منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير، رسموا لنا الفيض الغزير والقلب يهفو للثواب. رسموا لنا الفيض الغزير والقلب يهفو للثواب، والقلب يهفو للثواب. رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati pengurusi majlis dan juga pengurusi Surau Al-Insaniyah, Al-Fadhil, tuan-tuan imam, sahabat saya Haji Khairil, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan banyak-banyak kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang mulia ini dapat ana bersama dengan para jemaah sekalian, kita dapat bertemu dan juga dapat berkongsi sepatah dua tazkirah untuk sama-sama kita menggilakkan hati kita di saat kita menghadapi kegawatan dari sudut terhakisnya sebahagian daripada akhlak, tingkah laku orang-orang Islam, sama ada perhubungan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla ataupun perhubungan di antara kita sesama manusia. Kerana itulah para ulama mengatakan mengulang kaji penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa adalah merupakan suatu kewajipan yang perlu kita lakukan, sebagaimana kita sentiasa bawa kereta kita, kenderaan kita ke pusat-pusat servis untuk melihat apa benda yang apa masalah yang berlaku dan apa yang patut kita islahkan. Para jemaah sekalian, kalau kita lihat dari sudut kronologi sejarah datuk kita Adam alaihi salam yang asalnya duduk dalam syurga tetapi terpaksa keluar daripadanya disebabkan kesalahan ataupun dosa yang dilakukan. Demikian juga perjalanan manusia yang lain kalau kita lihat, di mana sudah ada kaum-kaum yang terdahulu. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, fasiru fil ardi fanzuru, mengembaralah kamu di atas muka bumi ini dan lihatlah kaifa kana aqibatul mufsidin, bagaimana keadaan orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Satu kaum kepada satu kaum Allah hantarkan angin yang begitu kencang kepada kaum Ad. Allah hantarkan kepada kaum Samud tempikan, dan kaum Nabi Lut di balik bumi, faj'alna 'aliyaha safilaha, atas ke bawah. Demikianlah kita tengok Fir'aun dan segala kuncu-kuncunya jatuh. Semuanya akibat daripada mereka ini derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Bila mari di zaman kita juga, kita lihat banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Mungkin yang terbaru hari ini kita lihat berlakunya gempa bumi yang adanya kaitan dengan pembunuhan hayawan dan sebagainya. Itu semua akibatul mufsidin, akibat daripada orang-orang yang melakukan kerusakan ke atas muka dunia.
Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menceritakan satu kisah daripada Abdul Rahman bin Jubair bin Nufair. Katanya apabila berlakunya pembukaan Cyprus, ahli-ahli penduduk dia bertempiran lari, berpecah sana sini, membawa diri, ada yang telah dibunuh, berlaku peperangan. Tiba-tiba seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, orang lain bergembira, bertakbir dengan kemenangan dan kalahnya tentera Qobrus ataupun Cyprus. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Abu Darda, menangis. Orang mari tanya dia, ma yubkika ya Abu Darda fi yaumin a'azzallahu fil Islam. Syekh Abu Darda, kenapa menangis pada hari yang Allah beri kemenangan kepada Islam dan memuliakan Islam? Kita menang hari ini, Tuhan menangis. Kata di Abu Darda, waihak ya Jubair, kenapa kamu ni Jubair? Ma ahwanul khalqi ala Allah iza adha'u amrahu. Ini poin yang kita nak ambil, nak iktibarkan. Betapa senangnya Allah Subhanahu Wa Taala ambil tindakan ke atas mana-mana makhluknya yang telah mengsia-siakan arahannya. Allahu Akbar. Kita lihat Cyprus ataupun Qobrus dalam bahasa Arabnya, mereka mempunyai tentera yang begitu kuat, tetapi mereka juga telah melakukan kezaliman. Maka sekarang ini kita tengok mereka bertempiaran lari. Taraku amrullah fasaru ila ma tara. Kata di Abu Darda, aku bimbang kita juga apabila kita mensia-siakan arahan Allah Azza wa Jalla, kita juga akan dihina oleh Allah di atas muka bumi. Artinya setiap perkara peristiwa yang berlaku itu mempunyai pengajaran yang besar kepada kita, berpunca daripada maksiat ataupun bencana bala petaka yang berlaku ini hasil daripada kerja manusia mengingkari perintah Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu daripada Ummu Salamah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza zaharatil ma'asi fi ummati, apabila zahirnya perbuatan maksiat di kalangan umat ini, ammahumullahu bi'azabin min indihi, Allah Subhanahu wa taala akan jatuhkan azab daripadanya. Ummu Salamah tolong bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pihak kita. Dia kata, ya Rasulullah, amma fihim yawma idzin unahun salihun. Bila Allah Taala turunkan azab yang begitu berat, tak ada ke waktu itu orang-orang yang saleh? Tak ada orang saleh ke dalam kumpulan ini? Qala bala. Nabi kata ada orang saleh, orang yang baik masih ada. Dan kenapa? Apa jadi dengan dia? Jadi bila bala turun, tsunami mari, gempa bumi mari, orang yang baik dengan tak baik sama je, mati belaka. Qal yusibuhum ma asaban nas. Nabi mengatakan mereka juga akan ditimpa sebagaimana orang yang tak baik. Cuma bila dibangkit pada hari kiamat nanti, Allah SWT bezakan di antara mereka dengan orang yang tak baik, ala niyatihim, mengikut niat mereka. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad. Para jemaah sekalian, kita lihat itu di antara punca sebab berlakunya kerusakan di atas muka dunia hasil daripada perbuatan manusia, hasil daripada angkara yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Dan unasin salihun, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik tidak menjadi penyelamat, tidak bertindak menyelamatkan masyarakat daripada bencana yang mereka sendiri lakukannya. Sebagaimana kita lihat hari ini banyak kes. Kita duduk dalam satu qaryah, dalam satu kampung,
macam-macam benda berlaku. Orang yang duduk di surau macam kita hari ni, alhamdulillah, para jemaah yang boleh duduk di surau, boleh duduk di masjid, boleh imarahkan rumah-rumah Allah Ta'ala pada waktu paginya. Bagi pada perkiraan kita, kita lihat secara zahir, ini termasuk dalam kalangan unasun salihun, iaitulah orang-orang yang saleh. Tetapi kesalehan yang kita miliki mesti diumumkan kepada masyarakat setempat. Artinya kita kena berfikir bagaimana nak menarik, bagaimana nak membawa sahabat-sahabat kita dalam qaryah kita yang sama, duduk dalam satu taman yang sama, tapi kita sampai ke masjid, mereka tak sampai. Kalau kata suara tak dengar, speaker yang kita pasang ni cukup dah, mungkin 2 kilometer boleh dengar. Tetapi bagaimana nak sampaikan suara, bagaimana kita nak sampaikan seruan penyeru ke rumah Allah ini supaya masuk dalam hati manusia, dalam telinga masuk, tapi dia berhenti setakat telinga, tak masuk dalam hati, yang menyebabkan mereka tidak terpanggil untuk datang ke rumah Allah. Nabi SAW memberi galakan kepada orang yang berjalan pada waktu pagi. Dalam hadis Nabi kita sebut, basyiril masyaina fi zulami bin nurit tam yaumal qiyamah. Berilah khabar gembira kepada orang yang berjalan di dalam gelap malam. Ke mana? Ilal masajid, ke rumah Allah. Khabar gembira. Muslimin dan muslimat, pagi ni kita menerima khabar gembira daripada Nabi SAW. Orang yang berjalan dalam gelap malam, walaupun hari ni lampunya penuh, kita kata tak gelap dah. Itu kita jangan duk kira kepada ada lampu tak ada lampu. Yang penting bagi kitanya, iaitulah malam tu waktu gelap. Manakala lampu padam memang gelap. Apa Nabi kita janji kepada kita para jemaah? Bin nurit tam yaumal qiyamah, Allah Ta'ala akan beri cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kita bangkit dalam keadaan gelap malam, kita bangkit dalam keadaan kita tak tahu, kita tak dalam keadaan tergabung-gabung mencari-cari jalan. Allah beri cahaya kepada orang yang beriman, khususnya orang yang ada berjalan ke rumah Allah pada waktu malam. Terlalu banyak galakan-galakan yang telah kita dengar. Kelebihan salatul jamaah sudah ada. Maka unas yang salihun, orang-orang yang saleh pada waktu itu perlu bertugas. Dalam hadis yang Nabi kita sebut tentang ghuraba, golongan yang terasing pada akhir zaman, apakah ciri-ciri sifat mereka? Iaitulah alladzina yasluhun, orang-orang yang saleh di saat manusia lain rusak. Kita tak katalah masyarakat rusak belaka dah, kami hok duk masjid ni orang-orang baik lah. Itu dia akan pergi pada sifat lain pula, sifat riak, sifat takabur lah. Kita perlu jaga. Cuma ciri-ciri kesalehan yang Nabi kita sebut itu apa dia? Iaitulah allazina yuslih, orang yang saleh di saat orang lain tak sampai, orang lain tidak mengenali Allah, tak hirau kepada Tuhan, tak hirau kepada Quran, tak hirau kepada masjid, tiba-tiba kita mampu untuk melakukannya. Ada riwayat lain Nabi kita sebut allazina yuslihuna ma afsadan nas, orang yang membaik pulih kerusakan yang dibuat oleh manusia. Biarlah para jemaah sekalian kita lihat kerusakan-kerusakan yang berlaku dalam dunia hari ini memang agak sukar. Kerana sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya'ti zaman yazubu fihi qalbul mu'min, akan tiba satu masa hati orang mukmin ini akan cair. Cair, tidak lagi hati yang keras, yang bersemangat. Kama yazubul milhu fil ma, sebagaimana garam cair hancur di dalam air. Orang tanya dia, qila mimma, daripada apa, sebab apa? Kenapa berlaku sedemikian? Qal mimma yara minal munkari la yastati'u taghyiruhu,
Kerana apabila mereka tengok terlalu banyak kemungkaran tetapi mereka tak mampu untuk mengubah. Hari ini bila kita lalu tempat-tempat maksiat, apa yang kita kata? Astaghfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau yang mulut ganas sikit, celaka pokok ni. Nah, itu ialah. Nak pergi tegur, abadan sama sekali. Yang duduk main tepi kereta kita pun kita tak tegur. Budak-budak mari duduk kepit kat kereta kita, apa nak kata? Adik, jangan duduk buat maksiat ni. Tak kata apa dah kita. Pakai tengok ya. Jadi, kata di dalam riwayat ini, yazub, hati tu akan jadi cair yang akhirnya mereka jadi tak tahu apa. Orang kata hilang rasa. Bila orang tu hilang rasa, jadi dia tak ada apa dah, sebab tengok kemungkaran tak mampu nak ubah. Tapi kita jangan ingat, oh aku dah selamat dah sebab aku dah tak boleh nak buat apa-apa. Tak. Kita kena balik kepada hadis 3 peringkat darjat ingkar mungkar. Kan? Hadis yang masyhur yang tuan-tuan selalu ingat. Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ubah dengan tangan. Ubah dengan mulut, dengan nasihat. Tak mampu juga, fa biqalbihi, dengan hati wajib ingkar. Yang kita bimbangnya sebagaimana riwayat Ibnu Abbas ni, hati pun tak kata apa dah. Tengok budak-budak sekarang. Mana tidak kata hati itu duka cita, menangis kita dalam hati kita, tak lalu makan duk fikir kepada maksiat yang berlaku. Tapi dia kata biasalah, budak-budak zaman sekarang apa nak buat. Kita tengok keluarga kita pun sama juga, budak-budak zaman sekarang kejut suruh solat subuh tak bangun, biarlah budak-budak zaman lah ni. Na'ibu ala zaman wal aibu fina, sebagaimana kata ahli syair, ada yang mengatakan, ini kata-kata Imam Syafi'i, kita menyalahkan masa zaman, wal aibu fina, yang aib tu, yang cacatnya pada kita, bukan pada masa. Hari ni bila orang tanya, baca Quran ada hari ni? Orang zaman dulu Masya Allah baca Quran begitu hebat. Kita kata apa? Oh, zaman sekarang ni zaman orang sibuk. Zaman sama ya. Daripada zaman dulu sampai hari ni, berapa jam satu hari? Berapa jam? 24 jam. Kau ada zaman dulu 50 jam satu hari. Kerana itulah sebab tu mereka mampu baca Quran, mampu bertahajud, mampu pergi berjihad, mampu pergi cari rezeki. Zaman kita oleh kerana masa sempit, tak mampu lah kelak. Allahu Akbar. Jadi ada satu cerita, apa ni, seorang sahabat yang begitu hebat. Suatu hari dia menangis. Orang tanya dia, kenapa menangis ni? Dia kata, telah hilang kekuatan saya. Hilang kekuatan dia, solat saya pun tak mampu nak buat sebaik mungkin. Subhanallah. Apa yang tak mampu ni? Ya Aba Ishaq. Nama dia Abu Ishaq As-Sabi'i. Wahai Abu Ishaq, apa sebab kamu menangis? Wa ma yubkik? Dia kata, kekuatan saya sudah hilang. Saya nak solat pun rasa letih. Sekarang ni saya tak mampu lagi nak solat berdiri kecuali setakat baca surah Baqarah dengan Ali Imran. Boleh baca berdiri, baca solat dalam berdiri surah Al-Baqarah dengan Ali Imran, dia sudah menangis sebab dia kata dia tak mampu nak berdiri. Subhanallah. Kita hari ni imam baca surah Al-Mulk, garu kepala, panjang imam hari tak. Nasib baiklah baca setengah. Kalau baca panjang lagi, rasa macam nak tukar imamnya. Unasun salihun masih. Jadi itu orang-orang yang macam ni masih wujud, tuan-tuan, bukan kata tak wujud. Bila kita mampu lagi bangun bertahajud pada pukul 4 pagi, pukul 3, ini satu kekuatan jiwa kepada kita. Jangan pula kita duduk dawa zahabatil quwwah, kekuatan sudah hilang. Nak bangun pukul 4 tak bangun, pukul 5 pun tak bangun, 5:30 pun tak bangun, akhirnya azan subuh pun tak pergi jugalah. Itu terlalu hilang kekuatan. Allahu Akbar. Kata di dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad yang lain daripada Jarir, Nabi kata, ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi. Tidak ada mana-mana kaum yang orang buat kemungkaran, maksiat di tempat itu, sedangkan mereka tidak mengingkarinya. Kita nampak benda ni, tapi kita diam belaka, tak buat apa-apa. Illa ammamahu Allahu bi'iqab, nescaya Allah SWT bila dihantar mari bala akan terkena kepada semua sekali. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Sebab kadang-kadang kita duk marah,
dengan peristiwa yang berlaku. Contohnya berlaku kebocoran di dalam pemegang-pemegang amanah yang tidak amanah, berlakunya benda-benda yang tidak baik di kalangan masyarakat. Semua ni sebab apa? Kita tak boleh nak menyalahkan 100% kepada orang lain. Kita juga kena tengok kepada kita sendiri sebagai seorang yang tidak patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Tuhan hantar mari kepada kita orang-orang yang seperti ini, sebagaimana dalam hadis yang panjang yang Nabi kita beri nasihat kepada sahabat-sahabat dia di kalangan Muhajirin. Satu hari Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab qal, aku ini salah seorang daripada 10 orang, beberapa orang yang ke-10 dari kalangan sahabat-sahabat yang duduk dekat Nabi SAW. Jadi 10 orang sahabat duduk berusrah dengan Nabi SAW. Fa aqbala alaina Rasulullah. Nabi kita datang. Nabi kata, ya ma'syaral muhajirin, wahai para muhajirin, khamsu khisalin a'udzu billahi an tudrikuhunna. 5 perkara akan menimpa ke atas umat ini dan aku minta perlindungan Allah SWT supaya kamu semua tak sempat tengok. Artinya Nabi kita berdoa kepada muhajirin ini, mudah-mudahan kamu tak sempat tengoklah peristiwa ini. Sebab banyak juga benda-benda yang berlaku yang Nabi kita sebut sebagai peristiwa akhir zaman, ataupun sebahagiannya disebut dengan nama asyratis sa'ah, alamat kiamat. Macam hadis yang Nabi kita sebut 2 golongan yang dia tak pernah tengok lagi. 2 golongan Nabi kata, aku 2 golongan ini calon ahli neraka yang aku tak tengok pada masa dia. Iaitulah golongan yang duk bawa cemeti pukul orang, artinya pemerintah yang zalim, dan orang perempuan nisaun kasiyatun ariyat, orang perempuan yang berpakaian seperti telanjang, pakai baju nipis. Baju ada, sampai hari ni dia orang kata jubah pun tak selamat dah. Ada orang namakan jubah maksiat, dah kain terlalu nipis ataupun terlalu ketat, nampak semua bentuk tubuh dia, itu tidak lulus syariah. Dia warak, dia pakai jubah. Betul lah, pakai jubah, tapi jubah ketat buat apa? Sama juga dia pakai seluar ketat. Nah, jadi Nabi kata, ya ma'syarul muhajirin, 5 perkara ini dan aku minta berlindung Allah SWT daripada kamu sempat dengan peristiwa ini. Tuan-tuan boleh tanda yang pertama, ma zaharatil fahishatu fi qaumin, tidak berlaku fahisyah. Fahisyah ni macam satu perbuatan sumbang, perzinaan. Hari ni nampak perzinaan, perbuatan yang sumbang macam ni macam bebas sangat dah. Mungkin di setengah tempat kita ni tak berapa lagi lah, tapi kalau kita pergi di negara lain, sebahagian negara yang ada ni, dahsyat. Mana nampak permainan tu macam lebih kurangnya dengan lembu, dengan kerbau, dengan kambing. Kata Nabi SAW, hatta a'lanu biha, apabila mereka buat cara terang-terangan, illa ubtilu bittawa'ina wal auja', Allah Ta'ala akan bawa mari penyakit-penyakit yang belum lagi ditimpa ke atas umat-umat yang terdahulu. Hari ini tuan-tuan yang duduk di hospital sebagai ahli perubatan, seminar, tiap-tiap hari ada seminar. Seminar nak cari vaksin, nak lawan hak ni. Kejap timbul pula penyakit HIV, tak selesai lagi, mari pula penyakit lain pula. Timbul je penyakit-penyakit yang pelik ini. Sebab apa? Hasil daripada berlakunya maksiat secara terang-terangan, kita pula tengoknya, tak boleh nak buat. Itu yang pertama. Yang kedua, wala naqasa qaumun fil mikyal, apabila kaum ini mengurangkan sukatan dan timbangan. Hari ini saya kata sukatan hari ini metrik ni betul, 1 kilo berapa gram lengkap. Itu hak kita duk timbang. Hak orang lain mari ikut bil, mari ikut apa tu macam mana benda. Kadang-kadang kita guna penggunaan banyaklah syarikat-syarikat hari ini, kita lihat banyak yang tidak seimbang. Contohnya kita guna 2 saat, tapi dia kira 1 minit.
ke setengah minit jadi 1 minit. Jadi itu semua dia panggil wailul lil mutaffifin, termasuk dari golongan orang yang mengurangkan sukatan. Kalau ke dia kurang masaat kira penuh, tapi belah kita tak kira. Sama juga ni bila tuan-tuan naik kapal terbang, kita bayar tambang 15 kilo barang, tak? Tapi kalau kita naik bawa barang 10 kilo, dia tak hantar balik duit kita 5 kilo, hantar balik. Tapi kalau Ancik bawa lebih 2 kilo, naik 17 kilo, tambah 40 ringgit lagi, sebab 2 kilo lebih. Wailul lil mutaffifin termasuk. Jangan nak sebut nama syarikat lah, marah orang tak. Tapi benda itu berlaku, reality. Ada orang tanya, ada lagi ke? Macam kaum nabi-nabi yang dulu, yang Allah Ta'ala turun bala dengan sebab mutaffifin, dari sebab sukatim, jawab masih wujud. Itu baru 2 contoh. Kalau kita bawa contoh banyak lagi, tuan-tuan pun terkejut. Ada lagi manusia macam ni, memang wujud. Tengok apa Nabi kata, ubtilu bisinin, mereka akan dibala dengan kemarau, wasyiddatil maunati, dan susah kehidupan, barang-barang naik dan sebagainya. Saya bukan nak sokong GST sebagai tak ada kena-mengena ni, tapi kita nak cerita wajauris sultan, dan pemimpin yang ada juga akan menjadi termasuk di kalangan orang-orang yang rakus. Hasil daripada mana? Hasil daripada perbuatan yang tidak baik tadi. Yang ketiga, wama mana qaumun zakah, apabila kaum itu tidak mengeluarkan zakat. Hari ini para jemaah sekalian, pengurusi sebut tadi, kita di ambang Ramadan. Ramadan ni apa yang kita fokuskan? Biasanya masyarakat kita fokus kepada menyambut Ramadan, cantiklah tu. Dan sebelum Ramadan dia ada satu lagi, dia panggil bulan Syaban. Bulan Syaban biasanya kita fokus kepada apa? Ya, nak baca Yasin 3 kali, lagi buat kuih. Baca Yasin 3 kali, buat kuih. Itu ke fokus benar. Kalau tuan-tuan balik kepada persiapan Ramadan yang patut kita buat daripada Rajab. Sekarang ni orang dok kata Rajab ni bulan apa ni? Bulan siapkan kebun, tanaman. Syaban waktu kita menyiram, berbunga. Ramadan waktu dah petik buah. Itu ibarat kata-kata ulama. Jadi daripada bulan Rajab kita buat persiapan. Bila orang duk cerita tentang Isra' dan Mi'raj, kita duduk tahu Nabi naik ke langit je. Naik ke langit, turun, balas dengan buat-buat apa ni, Mekah, sebab tak percaya. Sehingga Allah Ta'ala turun, subhanallazi asra bi abdihi. Selesai. Yang sebenarnya kita kena bermula daripada ketika Jibril nak bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit Mi'raj. Apa yang dia buat dulu? Bermula dengan tathhirul qalb, bersihkan dada Nabi. Itu nak mula di situ. Kita pun bila Ramadan mari dah, apa yang kita nak buat? Cari menu kuih, ada lengkapkan senarai penyumbang 30 hari buka iftar dengan moreh. Apa lagi? Kalau yang perempuan, minta maaf. Ya, itah dah lah kai-kai lansir baru tu. Dah 3 tahun dah bang tak tukar kai lansir. Tidak menjadi, itu bukan salah. Cuma yang saya nak sentuh di sini persiapan yang kita buat. Tengok bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak dimi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla, apa dia buat? Persiapan yang pertama sekali belah dada. Kita pun tak payah duduk belah dada, kitanya matilah kita belah dada. Tapi persiapannya tathhirul qalbi, nak membersihkan jiwa. Sebab bukan nak bersih jiwa bila mari Ramadan. Ramadan tu nak tukar gia 5 dah tu. Sekarang. Tengok mari. Jadi bila mari bulan Syaban, sebagaimana disebut dalam hadis, sebagian ulama mengatakan hadis ini boleh diterima, dari sudut sanadnya ada yang mengatakan tak kuat, iaitulah hadis Allah SWT tengok kepada hambanya pada malam nisfu Syaban dan diberi keampunan kepadanya illa li musyrikin wa musyahin, kecuali orang musyrik dan orang yang berkelahi. Ini fokus. Tadi bila beringat Isra' Mi'raj, dah betulkan channel, bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tak baik. Mari bulan Syaban, pertengahan Syaban bizat, dengan hadis ini, kalau kita terima pandangan ulama yang mengatakan hadis itu sanadnya baik, maka Allah Ta'ala tengok kepada hambanya pada malam nisfu Syaban, maka diberi keampunan kecuali 2 kumpulan. Kumpulan yang pertama musyrik, wal'iyazubillah, minta berlindung kita. Kumpulan yang kedua musyahin, iaitulah orang yang berkelahi.
Tuan-tuan boleh senaraikan. Kita bukan zakat nak bawa buku Yasin, bawa kuih, nak pergi makan di masjid, nak baca 3 kali. Saya tak bincang tentang hukum ni. Kita nak bincang tentang apa patut difokuskan. Itu cerita kita. Jadi yang nak fokuskan, patutnya belum kita pergi, iaitulah selesaikan masalah musyahid, masalah perkelahian, masalah sakit hati kita kepada orang, masalah kita duduk berkelahi tak bertegur dah bertahun-tahun. Selesaikan di situ dulu. Mana tengah Syaban dah clear, settle. Barulah bila mari Ramadan, apa jadi? Barulah kita dapat pecut dengan baik. Saya kadang-kadang minta untuk sama-sama kita muhasabah. Coba tengok Ramadan tahun lepas. Kita masuk dalam keadaan kita bersedia, boleh baca Quran banyak, qiyamul lail tak pernah lari tengah jalan, tarawih cukup sudah sekali dengan imam, ke tarik tali kata orang, malam ni cukup, besok hilang. Nah, yang tahun lepas macam mana? Yang sebelum-sebelum, setiap tahun berbeza. Walaupun kita kata tahun ini lebih baik daripada semalam, dah, itu kata-kata kita, tapi dari sudut realiti, yang semalam dengan hari ini ada beza. Mungkin tahun lepas kita kata gagal, sekali khatam Quran pun tak sempat. Yang sebelum tu Masya Allah 3 kali. Cuba ribai balik, kenapa tahun tu dapat 3 kali, kenapa tahun lepas dapat sekali? Tentu kerana kita masuk dalam keadaan tak sempat servis, masuk dalam keadaan pelaknya kotor, masuk dalam keadaan minyak hitamnya belum tukar. Itu ibarat kata, jadi kita masuk menyambut Ramadan dalam keadaan tidak baik. Itu tajuk selingan, tajuk yang kita nak pergi, man aqamuz zakah. Bila mari Ramadan juga kita kena ingat bagaimana kira-kira zakat kita, letak situ. Sebab ramai boleh katakan majoriti masyarakat ni dia kira zakat di bulan Ramadan. Ada orang yang kira zakat di bulan 12 kan, nak tutup account. Mana-mana saja ya, tuan-tuan boleh ambil yang terbaik. Yang pentingnya kita nak zakat hari ni adakah dah selesai. Dia kata saya bayar dah ustaz, boleh pelepasan cukai dah. Kita punya dapat CJ resit majlis agama kan, tak ada masalah. Tapi kira semua kan tak? Ini masalah kitanya. Kadang-kadang kita kira tak habis, banyak lagi benda-benda lain yang kita kira. Satu lagi yang tertinggal, kira-kira benda ni khilaf lah di kalangan ulama-ulama mazhab dalam Ahlus Sunnah, iaitulah masalah zakat barang-barang kemas yang diguna oleh wanita. Saya tak kena keluar zakat ustaz. Ulama kata tak ada. Dalam fiqh Syafi'i kata tak ada zakat. Betul. Dalam fiqh kita kata zakat al-huli, zakat perempuan yang pakai pakaian yang apa ni, perhiasan yang dipakai. Dalam fiqh Syafi'i kata tak kena zakat. Tapi dalam mazhab Hanafi, dengan dalil-dalil hadis yang mereka bawa, yang Nabi kita tengok seorang perempuan bawa anak dia pakai cincin emas. Nabi tanya, membayar zakat tak ni? Yang pakai gelang, membayar zakat tak ni? Dia kata tak. Dia kata kamu telah pakaikan kepada anak kamu ini siwar minal nar, iaitu gelang daripada api neraka. Jadi hadis tu sebagian ulama yang tak kata kena zakat ni, dia kata hadis tidak kuat. Tapi ada ulama di antara mazhab Hanafi mengatakan kuat, dan dikuat dengan hadis, dengan Al-Quran, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Orang yang menyimpan emas dengan perak, kemudian dia tidak keluarkan, tidak infak. Jadi ini di antara dalil-dalil. Saya mengatakan skup ini masih dalam khilaf. Jangan pula kata dosa besar kita ni tak keluar zakat. Tak, dalam khilaf. Fiqh kita kata tak kena, yang lain kata kena. Tapi saya mengatakan puan hajah tak rugi keluar kalau kita keluarkan zakat barang perhiasan. Yang pertamanya, kalau pandangan yang kata kena tu kuat, kita selamat. Kalau dia tak kuat sekalipun, kita selamat sebab kita telah infak, kita telah derma. Sebaik-baiknya kita bagi zakat perhiasan ni jangan bagi kepada orang yang tak kenal, bagi kepada orang kenal. Makcik-makcik kita yang apa ni, yang duduk dekat dengan kita, keluarga kita, biar dia tahu ini zakat perhiasan saya ni. Dia pun tengok ada gelang besar kat lengan kita, berdoa ya Allah besar lagi gelang dia tu. Tahun lepas banyak sikit naik zakat. Seronok dia sebab ni tengok Allah akbar. Tengok keduk mengeluh je, tak dapat apa dia ni. Nak sentuh pun takut. Jadi kalau dia tahu lagi besar dia punya gelang tu, lagi banyak dia punya zakat bagi tahun depan. Tahun ni dapat 50, mungkin tahun depan 65. Jadi doa daripada masyarakat, mata yang tengok mendoakan kita. Bukan mata dengki, tak ada. Sebab zakat itu sendiri menghapuskan perasaan sedemikian. Baik. Yang ketiga adalah hadis ini, mana aqamun zakat amwalihim. Apabila manusia ini menahan tak keluar zakat harta dia, apa jadi? Allah SWT tahan hujan daripada langit.
Nabi kata laulal baha'il lam tumtaru, kalau tidak kerana hayawan yang duduk minta hujan dengan Allah Ta'ala, Allah tak turunkan hujan sebab manusia tak keluar zakat. Okay. Kita kata tempat kita ni ustaz, kalau kata tak keluar zakat pun hujan kuat ni. Nah, hari-hari hujan. Saya kata tak apalah, hujan tu baiklah tu kan. Kita pun memang mengharapkan hujan turun. Tapi dari segi muhasabahnya, hujan turun tapi air tak ada. Kita tengah jalan raya tadi, jam jalan. Allah, telefon ke rumah dah. Jam ni, minta maaf, lambat sikit sampai. Sebab hujan. Jalan sibuk, air sana sini, banyak jalan tutup. Balik-balik ke rumah masuk tandas, tak ada air. Hujan banyak, air tak ada. Jadi hujan tidak turun membawa berkat kepada kita, sebab kalau turun bukan untuk kita, untuk hayawan. Subhanallah, ini berat itu. Saya duduk di negara Arab, di Madinah ni. Mungkin di kota pun sama. Biasanya orang Badui ni, orang kampung ni, bila kemarau, dia akan pergi mengadu kepada raja, minta supaya lakukan salat istisqa, salat minta hujan. Jadi raja akan isytiharkan kita akan salat istisqa pada pagi Isnin contohnya, pagi Khamis. Biasa dia akan ambil hari-hari puasa, hari Isnin, hari Khamis, dia buat salat istisqa. Saya pun duk pegang kawan-kawan yang Badui ni. Kata kami duduk kat bandar ni, air tak putus. Sebab air di sana dia ambil air laut, jadi tak air tawar. Jadi kalau orang nak air tawar sungguh, tu air tawarnya. Sebab air laut ditukar jadi air tawar kan. Kita duk main ustaz baca air tawar ni, memang air tawar dah. Kalau tak baca pun dia tawar dah situ. Jadi saya tanya Badui, kata kami duduk di bandar ni tak ada rasa apa. Air tak putus. Dia kata kita di padang pasir. Kalau tak ada air hujan ni memang bermasalah. Dari sudut hayawan nak minum tak ada air. Kita yang bercutanam pokok-pokok tak ada air. Jadi apa kamu dapat? Dia kata sekali turun hujan, takungan air di tengah padang pasir, sempat kita tanam 3 kali masak tempikai. Kita ni turun hujan, balik rumah tak ada air. Muni'ul qatar. Nabi kata terhalang daripada hujan. Hujan turun tapi tidak membawa rahmat kepada kita, dia membawa rahmat kepada makhluk lain. Pokok-pokok segar, hayawan-hayawan dapat nikmat. Bila pokok segar, hayawan pun segar. Kita yang tengok. Ini semua muhasabah. Saya pun tak ada royalti daripada syarikat air mana-mana. Takut dia kata ustaz ni banyak nah. Baik, yang keempat, wala khafara qaumul ahd. Mana-mana kaum yang mempermain-mainkan perjanjian. Jadi kita berjanji dengan Allah Ta'ala, kita tak tunai. Janji dengan orang pun tak tunai. Janji dengan orang tahu ni semua tak tunai. Illa sallatallahu alim aduwan min ghairihim. Nascaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan turun ke atas mereka musuh dari kalangan orang lain. Fa'akhadhu ba'da ma fi aydihim. Musuh-musuh Islam ini akan mengambil kebaikan, kekayaan yang ada di tangan kita. Hari ini para jemaah sekalian, kita tengok kebaikan-kebaikan yang ada pada kita. Siapa yang ambil? Nak lalu daripada kita nak berjalan mari ke tempat kita, mari ke mana-mana tempat, kedai-kedai mega yang besar-besar tu, yang kita duduk lepak situ, siapa punya? Orang kampung kita, pak saudara kita. Tak tahu mari mana syarikat-syarikat yang besar. Sebahagian yang mungkin syarikat yang terlibat dengan Yahudi, sebahagian syarikat yang terlibat dengan orang-orang barat. Kita duduk infak dia hari-hari, duit dia buat lagi pergi ke lain. Ini semua termasuk dalam aduan min ghairihim. Orang musuh di Islam mari ambil, mengaut harta kekayaan kita. Kitanya boleh tengok, bangga, oh di kampung saya ada supermarket, hypermarket. Tapi hypermarket siapa dia punya? Bukan kita punya, bukan pakcik kita punya. Tak apalah, sekurang-kurangnya GST boleh juga kat kita. Yang kelima, wa lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallah. Apabila pemimpin mereka tidak melaksanakan undang-undang yang diturun oleh Allah Azza wa Jalla, apa jadi? Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Allah jadikan perbalahan sesama mereka. Ini yang kita lihat, hadis ini diriwayat oleh Ibnu Majah. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, memang kalau kita tengok nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para muhajirin itu berlaku. Kita yang kita baca alamat-alamat kiamat bukan untuk kita nak ihsa, nak senarai pendek alamat kiamat ni gini. Dalam kitab Nihayatul Alam
Kalau tuan-tuan tengok satu kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Arifi, nama dia Berakhirnya Dunia Ini. Kitab ini sudah diterjemahkan. Kalau cari dalam YouTube, cari Abu Anas Madani, dalam tajuk dia Berakhirnya Dunia Ini. Saya dah syarahkan kitab ini. Tanda-tanda kiamat ada 131 tanda kiamat kecil. Penulis kata pada pandangan dia 84 sudah terjadi. 84 daripada 131 sudah jadi. Abu Anas kata lebih daripada itu. Lebih daripada 84. Sebab kita tengok hari-hari dia tajaddad. Setiap hari berlakunya benda-benda yang baru yang kita tengok, maka kita tak tahu berapa sebenarnya yang telah berlaku. Yang penting bagi kita bukan duk cari alamat kiamat. Yang kita bimbang mungkin kita sebahagian daripada alamat kiamat itu. Nabi kata orang yang dengar azan contohnya tak pergi masjid. Jadi kita bukan kadang-kadang tak pergi juga. Bila Nabi kata manusia pada hari dekat kiamat esok pakaian tak patut syariah, mungkin sebahagian daripada wanita kita, isteri ataupun anak kita pun termasuk dalam alamat kiamat. Dan bukan semua alamat kiamat itu tak baik. Ada benda yang tidak jadi masalah, tapi tanda-tanda nak kiamat, ini cara dia. Cuma bila dah sebut cerita kiamat tu, saya nak sebut juga nasihat supaya kita tidak, orang panggil overaktif sangat, kan? Setengah kita ni bila tengok benda-benda yang berlaku, kita ambil hadis alamat kiamat, kita pergi pasang ke benda tu. Itu tak boleh. Sebab benda ni kita tak tahu bila sebenarnya hadis tu akan berlaku. Macam hari ni orang duk sibuk dengan IS, kan, kerja dengan nama IS ni yang duduk bendera hitam tu. Pergi ambil hadis bendera hitam, pergi pasang ke puak ni. Saya kata jangan sabar, jangan terlalu gopoh. Kita belum tahu lagi adakah mereka yang dimaksud dalam hadis ni ataupun mereka hanya satu juzuk daripada itu saja. Bila berlaku kes di Mesir 3 tahun lepas, kan, pakat cari hadis dah, kelebihan Mesir, batu hadis begini-begini, Mesir dah, tak sampai setahun lepas tu tukar pula ni, mana hadis Mesir tu pergi. Jadi hadis alamat kiamat jangan kita gunakan sebagai satu spesifik kepada satu benda. Inilah hadis dia. Sebab kalau tak jadi, orang mempertikaikan hadis. Orang mempertikaikan hadis macam hadis dia panggil i'jazul ilmi. Hadis i'jazul ilmi, hadis yang menyebut tentang sains. Macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, iza waqa'a zubab, bila lalat jatuh dalam air, kan, apa kita buat? Selam. Tak apa, hadis itu jelas saya. Kadang-kadang kita pergi cari hadis yang tidak sahih, tak sahih, bila masuk dalam makna sains gagal. Sebab bukan Nabi kata, dia tak jadi mukjizat. Itu masalah. Karena itulah pengkaji sains moden, khususnya dari kalangan pendakwa Islam yang ambil tanggungjawab untuk mendedahkan kepada masyarakat i'jazul ilmi, perkara-perkara ajaib sains dalam hadis-hadis. Mereka meletakkan syarat utama sekali, mesti hadis sahih. Mesti hadis sahih, barulah kita boleh masuk makmal. Dia akan keluar sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi wama yantiqu anil hawa, Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu kecuali wahyu daripada Allah azza wajalla. Jadi kita jangan gopoh ambil satu benda nak pasang pada benda ni, ambil satu hadis pergi letak sini. Sebab kalau tak jadi, orang mempertikaikan hadis, patut orang salahkan kita. Analisa awak tak betul, tak apa. Tapi kalau kata tak betul juga hadis, la, khata. Bila orang putih tulis buku Kiamat 2012 kah? Tahu belaka tu. Kau baca dah buku tu? Baca juga dah. Orang duk post kat saya, ustaz macam mana komen? Saya kata, awak rukun iman ingat? Dia kata ingat. Habis tak payah kok. Kenapa saya nak komen? Patutnya orang Islam bila baca sini, bila kita beriman dengan yaumil akhir, hari kiamat, malaikat Jibril bila waktu dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah ya Rasulullah, bila kiamat? Nabi kata apa? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya bukan lebih tahu daripada yang bertanya. Itu dia panggil soalan malaikat. Kan malaikat mari tanya, dia tahu dah. Jadi kita pun kadang-kadang pergi tanya ustaz, dia tahu dah. Saya kalau tengok orang tanya soalan cerdik-cerdik, saya kata ni soalan malaikat ni. Dia bukan nak tahu, dia nak tahu, nak menguji kita, nak tahu ustaz ni tahu ke tak. Itu masalah. Kita tak payah jawab orang macam ni dah. Tak payah jawab. Allahu akbar. Jadi
Kita dah tahu dah. Nabi SAW tak boleh beritahu tarikh. Orang putih 2012 kita percaya, campur je buku dalam tun siapa. Buat apa? Akidah kita. Iman kita, ar-rasikh, yang kita betul-betul faham arkanul iman, kita tak payah bincang benda-benda macam tu. Kita dah tahu dah ini mengarut. Ini bincang juga dah. Hari ni pula sibuk dengan angka 26. Saya badah. Takut duduk viral, duduk apa ni viral kan, duduk saya dalam Facebook dah tak. 26 ni angka huru-hara ni kan. Berlaku tarikh 26 di Katamandu 26, apa lagi berapa kapal terbang jatuh 26, di Senarai berlaku 26. Dia kata ini mengarut belaka, di mana ada angka yang Tuhan sebut tarikh sekian-sekian. Yang Tuhan sebutnya akan berlaku kiamat pada hari Jumaat. Malam Jumaat kita dah buat apa? Melompat juga malam Jumaat dah. Patut malam Jumaat ni penuh ni surau ni pasal kemah kat luar, sebab takut kiamat esok. Ada dalam riwayat kata hayawan pagi Jumaat dia tak makan makanan kecuali dia tengok cerah langit tak berlaku kiamat baru dia makan. Kita ni kalau tak ada kuliah subuh pagi Jumaat dah, restoran yang belum buka ketuk pintu, lambat pagi ni teh. Macam mana kita ni? Jangan jadi sampai ayam cudi pada kita jadi itu masalah. Allahu akbar. Para jemaah sekalian, apabila kita bincang tentang kesan dosa kepada hati manusia ini cukup besar, kata Al-Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, biqadri ma yasghuru zambu indak, sekadar mana kita tengok dosa itu kecil pada pandangan kita kecil ini, ya'zumu indallah, dia akan jadi besar di sisi Allah, sebab kita memperkecilkan dosa. Dalam, mungkin tuan-tuan tengok dalam sambungan cerita saya ni dalam YouTube, cuba tengok definisi dosa kecil, dosa besar. Orang mukmin, kata di para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kata Anas bin Malik, innakum la ta'maluna a'malan, kamu telah melakukan amalan, hiya adaqu fi ayunikum minasy-sya'r, pada perkiraan kamu lebih halus daripada rambut. Kecil itu dosa tu. Wa in kunna la na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu minal mubiqat, kami, kata Anas, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan ini daripada benda yang membinasakan. Orang dulu tengok dosa besar. Kata sahabat yang lain, orang mukmin tengok dosa seperti gunung di atas kepala, takut kita. Orang munafik tengok dosa macam lalat di atas hidung. Gitu ya dosa ni. Dosa kecil, sekali ambil wuduk selesai. Kita istisghar. Kata di Fudail bin Iyad, siapa yang memandang kecil kepada dosa yang dia buat, maka dia jadi besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa biqadri ma ya'zumu indak, kalau kita rasa dosa ni besar, kita jadi susah, ketika itu dia akan jadi kecil. Peristiwa yang berlaku baru, kata orang, isu panas lagi. Seorang ni, saya insya-Allah kita nampak cara dia bercakap orang baik, tapi bila dia memandang kecil kepada dosa, ini isu. Dia kata, saya ni ustaz, saya rasa tak sedap tubuh, nak mengurut ni, masah ni, pergi tempat urut perempuan. Rupanya bukan zakat urut, dia terjebak kepada zina. Dia telefon ke saya, dia menangis. Apa sebab saya? Sebab apa? Sebab awak ni tidak memandang besar kepada dosa. Kalau kita tahu mengurut dengan orang perempuan ni mungkar, maksiat, kamu tak masuk. Tapi kenapa sampai saya terjebak? Sebab kamu yang ikut syaitan. Jadi kita pun kadang-kadang marah juga orang lagu ni. Dia menangis 2-4 kali dah telefon saya sekarang ni hidup tak tenang ya ustaz, saya sekarang ni. Sebab bila dia taubat cepat, syaitan masuk lorong was-was. Payah orang lagu ni. Dia main ikut handphone. Kalau depan dengan saya senang. Nah, kita boleh gosok kepala dia. Tak suka. Sebab oleh kerana dia sekali dia buat terjebak, mungkin dia ada sedar cepat dan dia ada insaf, dia bertaubat nasuha, menangis-nangis dia bila dia cakap, syaitan masuk ke dalam isu was-was. Setiap kali dia telefon, dia tanya, Allah tak terima dah taubat saya. Subhanallah. Siapa yang boleh menghalang taubat kamu? Kalau orang 99 orang bunuh orang, Allah terima taubat, apa lagi awak yang terjebak hanya sekali? Taubat betul-betul, tapi was-was masuk. Saya kata ini setelah masuk, insya-Allah dosa besar yang kamu buat Tuhan dah terima, tapi kamu masuk ke dalam dosa was-was. Hari ini syaitan tak akan lepas. Orang lagu ni memang bahaya. Dia akan berakhir dengan hospital jiwa. Sebab dia terlalu berfikir, jadi sebab syaitan akan masuk dalam isu was-was.
Duk main Tuhan terima, Tuhan terima. Kita yakin husnuzan billah, bila seorang itu hamba dia sudah bertaubat nasuha, Allah terima taubat. Tapi kalau kita duk main wasuah lagu ni, sukar. Ini masalah kita. Jadi Anas kata apa? Kita dulu dosa yang kita anggap besar, bahaya besar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman kamu ini kamu anggap biasa. Lebih halus daripada rambut. Kami menganggapnya minal mubiqat. Jadi kata di Al-Fudhi bin Iyad, janganlah kita mandang kecil kepada dosa. Bila kita mandang dosa, maka dosa itu akan jadi berat. Kadang-kadang para jemaah sekalian, dosa yang dibuat lama dulu, kesan dia akan mari selepas beberapa tahun. Wal'iyazbillah. Seorang ulama nama dia Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, dia kata bila dia naik hayawan dia, dia telah terbeban dengan hutang. Dia berhutang dengan orang. Jadi bila dia berhutang, duka cita. Kita ni duka cita hutang kita tak lulus dah. Allah, saya punya bank reject lah, saya punya surat minta hutang. Duka cita lah tu. Nah, kita tak duka cita, kita tak mikir duka cita bila tak bayar hutang tu. Nah, jadi kata di Muhammad bin Sirin, bila dia ditimpa bertimbung hutang mari, apa jadi? Inni la'arifu hadzal gham. Dia kata, aku tahu duka cita yang mari dalam kepala aku ini dengan sebab dosa aku tersalah lakukan satu dosa 40 tahun yang lepas. Dosa 40 tahun, kadang-kadang sekarang baru timbul. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang hatinya bersih, dia boleh buat. Tapi kalau hati yang kita sudah berat, tak akan, macam mana dia nak kesan? Penyakit sudah ada semua sekali, sukar untuk kita nak kesan. Yang terakhir yang saya sebut di sini para jemaah sekalian, hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min iza aznaba zamban. Seorang mukmin apabila dia berdosa, bila melakukan dosa, nukita fi qalbihi nuktatan sauda, akan dititik satu tumpukan hitam di hati dia. Tap masuk. Fa iza taba wa naza'a wastaghfara, bila dia bertaubat, menyesal, istighfar, maka hatinya akan bersih balik. Sebab tu kita kena cepat. Bila berdosa je terus. Jangan tunggu ada solat taubat perdana. Tanya hari-hari, tanya pengurusi masjid bila pengurusi solat taubat perdana bila. Jadi tahun depan lah pengurusi kata. Yang 2015 dah selesai dah. Takkan nak tunggu tahun depan lah. Jadi solat taubat ni bukan semua benda. Bila melakukan dosa yang berat baru kita solat taubat. Kan yang lain-lain kita bertaubat dah. Kata di Nabi sallallahu alaihi wasallam, zadat, bila bertambahnya titik tumpukan hitam bertambah lagi berlapis-lapis hatinya, kata Nabi fazalika ran, itulah yang disebut dengan nama karat. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin, kallabal rana ala qulubihim, demi itulah ran, mana karat yang telah bertumpuk di atas hatinya, bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka telah lakukan. Allahu Akbar. Kata di Huzaifah radhiyallahu anhu, iza aznabal abdu zamban, apabila seorang itu berdosa, maka dilekatkan hitam atas hatinya sehinggalah dia akan tebal. Jadi kalau tidak dikikis sentiasa, pada jemaah sekalian, sama-samalah kita sentiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, beristighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Salat